Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat di Al-Mawaddah Channel? Bertemu kembali kita. Alhamdulillah, pada hari ini kami berada di bumi Taif. Subhanallah, cuba tengok awan cerah pada hari pada hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sahabat-sahabat, bila kita datang ke Taif ini, ada beberapa tempat bersejarah di mana di sini terdapat jejak-jejak Rasulullah SAW yang datang ke Taif pada masa tersebut. Jadi pada hari ini kami akan bawakan kepada sahabat-sahabat semua tempat-tempat tersebut, insya-Allah. Nampak di sebelah kiri itu Masjid Khantarah, kita cerita sekejap lagi. Sekarang kita masuk dulu ke satu kawasan yang sangat bersejarah dalam sirah Rasulullah SAW. Kawasan ni patutnya kita kena melalui sehingga ke akhirnya, terus ke depan tu. Tak apa, sekejap lagi kita bawakan sahabat-sahabat. Baik, jadi sekarang kita akan pergi ke sini dulu. Okey, masjid ini dinamakan sebagai Masjid Al-Qum. Kalau dulu kan nampak signboard ni yang dah tak nampak dah tulisan. Kalau dahulu masjid Al-Qum ini ditutup. Sekarang lah baru dibuka, Alhamdulillah. Sebelum ni memang berkunci rapat dan ada tanda amaran supaya kita tidak masuk ke sinilah. Bas cuma boleh lalu sahaja, berhenti pun dah tak boleh. Tapi hari ini inilah dia kawasan Masjid Al-Qum, atau juga dikenali sebagai Masjid Siku. Masya Allah, tabarakallah. Masjid Qum ini terletak di bahagian bawah pergunungan Abu Zubaidah dan merupakan salah satu daripada masjid yang sangat terkenal di Taif ini. Ia dinamakan Qum sebenar dipercayai pada masa Rasulullah SAW sampai ke Taif, baginda datang ke sini untuk pertama kali dan kemudian berhenti di sini. Jadi oleh sebab itu ia juga dinamakan sebagai Masjid Al-Mawqif. Mawqif maknanya berhenti. Sahabat-sahabat boleh tengok pada hari ini masjid ni telah orang kata apa, telah dibaik pulih semula. Kalau tengok dia punya panjang tu lebih kurang 8 meter, lebar 7 dan juga mempunyai ketinggian dalam 3 meter begitu. Kapet di masjid ni pun Masya Allah telah diganti baru. Kita tengok dia punya bumbung apa begitu. Bukan bumbung shilling ini batu-batu, tengok shillingnya pun dah diperbarui, dah dicantikkan, dan masjid ni pun juga telah dilengkapi dengan penghawa dingin, aircon. Masya Allah, dah sejuk masuk ke dalam masjid ini. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada lampu. Ini bertemu dengan jemaah dari Masjid Al-Qum. Masjid Al-Qum.
نعم. أيوة عرفتي؟ أيوة أيوة. جاب لها كاس عنب قال بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة أيوة قريب. أيوة هنا. وبعدين صاحب المزرعة أسلم في نفس المزرعة. في مسجد عداس هناك الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في نفس المسجد. عداس أيوة. مسجد العداس. أيوة. هذا مسجد قريب في مسجد قنطرة هنا. في هنا مسجد قنطرة. مسجد قنطرة في اليمين. أيوة. مسجد عداس. مسجد عداس. belah ni. أنا سيارة حق واقف هناك. أنا أروح هناك. Oh dia nak pergi. أنت امشي معنا سوا. Jadi Alhamdulillah sahabat-sahabat, dari Masjid Al-Quq ini kita akan pergi, kami akan bawakan sahabat-sahabat ke satu lagi masjid yang sangat bersejarah dalam sirah Rasulullah SAW, iaitu Masjid Addas. Okay, jom ikut kami dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share Al-Mawaddah channel. Jadi sahabat kita ni menceritakan tentang kisah Addas di mana Tuan Addas itu, Uqbah dan Syaibah bin Rabi'ah, tergerak hati untuk memanggil Addas, budak milik mereka yang beragama Nasrani, untuk memberikan setangkai anggur kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengambilnya seraya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita sekarang berada di dalam Masjid Addas di kota Taif ini. Okay, saya akan ceritakan sedikit sebanyak berkaitan dengan sejarah Masjid Addas ini, dan saya yakin sahabat-sahabat kebanyakannya dah tahu ya. Kita ulang kaji insya-Allah. Jadi secara lengkap menurut Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, seorang sejarawan Muslim yang menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, di mana baginda datang ke Taif ini. Kisahnya dimulai ketika bulan Syawal tahun ke-19 kenabian, atau secara tepatnya pada penghujung bulan Mei atau awal Jun tahun 619 Masihi. Rasulullah mengunjungi kota Taif yang jaraknya lebih kurang 90 km dari kota Makkah. Baginda datang ke sini, ke Taif, dengan berjalan kaki bersama dengan anak angkat baginda iaitu Zaid bin Harithah. Dan kita tahu bahawa Taif merupakan sebuah kawasan dataran tinggi yang sejuk. Jadi untuk ke Taif ni dari Mekah perlu dilalui dengan kepayahan sebab jarak kerana muka buminya yang dataran tinggi itu. Sahabat-sahabat, ini adalah penduduk di Taif yang juga merupakan jemaah Masjid Addas ini. Menurut beliau, dia kata apa yang kamu baca dalam sejarah semua tu betul lah tentang Addas ni. Jadi saya tak perlu bercerita lanjut. Okey, saya cerita saya sambung ceritanya. Jadi bila baginda datang ke Taif, setiap kali melewati suatu kabilah, baginda akan mengajak mereka untuk memeluk Islam. Namun tidak ada satu pun kabilah yang memberi satu respon yang baik. Dan di Taif ini, baginda didatangi oleh 3 orang bersaudara yang merupakan para pemuka kabilah Saqif. Mereka masing-masing bernama Yalail, Mas'ud dan juga Habib, dan ketiganya adalah putera dari Amir bin Umair Al-Thaqafi. Baginda pun duduk-duduk bersama dengan mereka sambil mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah seorang dari mereka berkata, jika Allah tu benar-benar mengutusmu, maka dia akan merobek-robek pakaian Kaabah. Yang seorang lagi berkata, apakah Allah tidak menemukan orang selain dirimu? Yang terakhir berkata, demi Allah, aku sekali-kali tidak akan mau berbicara denganmu. Jadi mendengarkan hal tersebut, Nabi SAW berdiri untuk meninggalkan mereka seraya berkata, jika kalian melakukan apa yang kalian lakukan, yakni menolak ajakan Nabi, maka kalian adalah telah mensia-siakan aku. Jadi Nabi tinggal di tengah penduduk Taif selama 10 hari. Selama masa itu, baginda tidak pernah sia-siakan sedikit pun kesempatan untuk bertemu dan berbicara dengan para pemuka tersebut. Sebaliknya, jawapan daripada mereka hanyalah, keluarlah engkau dari negeri kami. Mereka mencaci baginda SAW, melempari dengan batu hingga tumit baginda bersimbah dengan darah dan maki Nabi dengan ucapan yang kotor. Zaid bin Harithah yang bersama baginda menjadikan dirinya sebagai perisai untuk melindungi Nabi SAW. Sementara orang Taif itu terus melempari Nabi dan Zaid, akhirnya keduanya terpaksa berlindung di sebuah kebun milik Uqbah dan Syaibah bin Rabi'ah yang terletak di sini, iaitu lebih kurang 3 km dari kota Taif.
Nabi kemudiannya menghampiri sebuah pohon anggur lalu duduk di bawah naungannya menghadap ke kebun. Setelah duduk dan merasa tenang kembali, maka baginda pun berdoa dengan doa yang sangat masyhur. Ya Allah, sesungguhnya kepadamu-lah aku mengadu kelemahan diriku, sedikitnya upayaku serta hina-dinanya diriku di hadapan manusia. Wahai yang maha pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rabb orang-orang yang tertindas. Engkaulah Rabbku, kepada siapa lagi Engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada orang lain yang selalu bermuka masam terhadapku, atau kepada musuh yang telah menguasai urusanku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Akan tetapi ampunilah yang Engkau anugerahkan. Ampunan yang Engkau anugerahkan adalah lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan perantaraan nur wajahmu yang menyinari segenap kegelapan, dan yang kerananya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak turunkan murka-Mu kepadaku atau kebencian-Mu melanda diriku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau menjadi redha. Tiada daya serta upaya melainkan hanya kerana-Mu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.